Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat sekali lagi untuk kita bersama-sama membicarakan tentang sinopsis ayat-ayat yang terkandung bagi surah-surah yang berada pada 30 juzuk di dalam Al-Quranul Karim, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan juzuk yang ke-26. Ini bermakna kita sudah bertemu, kita sudah bersama pada setiap malam. Ini adalah pertemuan kita kali yang ke-26. Kalau kita kira dari sudut jumlah jam, kita sebenarnya sudah pun melebihi tempoh 24 jam kita bersama-sama mempelajari tentang sinopsis 30 juzuk. Moga-moga kita ini, apa yang kita lakukan ini menjadi satu amal soleh. Apa yang saya sampaikan ini menjadi satu amal jariah untuk saya. Apa yang tuan-tuan buat itu, usaha tuan-tuan dan perempuan itu juga semoga menjadi satu amal soleh. Kita sama-sama beramal, kita sama-sama nak mendapat redha Allah, kita sama-sama nak mendapat rahmat Allah, maka antara jalan untuk mendapat rahmat Allah adalah dengan kita berusaha sedaya yang mungkin untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak mahu menjadi manusia yang hanya membaca tetapi tidak kita fahamkan. Moga-moga usaha kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan juzuk 26. Juzuk 26 ini ada 6 surah. Ini bermakna kita perlu mengambil perhatian yang sepenuhnya kerana 6 surah ini kita sudah pasti akan menemui 6 objektif surah. Kerana setiap surah kita akan menyebut tentang objektif ataupun kita panggil tujuan surah. Oleh demikian tuan-tuan dan puan, kita memerlukan kepada perhatian yang amat tinggi daripada tuan-tuan dan puan, kita sama-sama minta Allah Ta'ala lapangkan dada kita, Allah pemudahkan urusan kita. Jadi saya tidak perlu untuk menyebutkan juzuk 26 ini kerana kalau tuan tengok di nota yang dipaparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan menjumpai 6 surah. Surah Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujurat, surah Qaf. Maknanya 5 surah kita akan bicarakan bagi juzuk 26. Dan yang terakhir sekali adalah surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ini sebahagian ayatnya berada pada juzuk yang ke-26 dan sebahagian lagi berada pada juzuk yang ke-27. Jadi kita akan memberi perhatian kepada 30 ayat yang pertama yang terkandung di dalam surah Az-Zariyat. Kita mulakan dengan surah Al-Ahqaf. Sebelum kita melihat kepada apa sebenarnya objektif surah Al-Ahqaf, kita semua kena mengingat kembali tentang satu ilmu yang penting. Untuk kita faham mana-mana surah di dalam Quran, kita kena tahu terlebih dahulu bahawa surah yang kita sedang baca, surah yang kita nak fahami ayatnya, surah yang kita nak tadabbur ayatnya ini, surah itu kategori apa?
Maka surah Al-Ahqaf ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Maknanya surah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pergi ke bumi Madinatul Al-Munawwarah. Setelah kita tahu tentang sejarah penurunan surah Al-Ahqaf ini, maka kita semua sudah mendapat gambaran awal. Gambaran awal dari sudut apa? Kerana kalau dia surah Makkiyah, ayat-ayatnya akan berkisarkan tentang 3 topik utama yang terdapat di dalam surah Makkiyah. Ini mana-mana surah Makkiyah akan ada 3 maklumat ini. Yang pertama, dalam ayat tersebut sudah pasti akan menceritakan tentang ilahiyat, cerita tentang ketuhanan, cerita tentang Allah. Kemudian dalam surah tersebut mesti ada cerita tentang kerasulan, dan dalam surah tersebut mesti ada menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Cuma yang membezakan adalah pada surah tersebut lebih banyak ayat pergi kepada topik yang mana. Kalau kita pernah belajar sebelum ini surah Yasin, kan? Surah Yasin banyak memberikan tumpuan kepada hari kiamat, lepas tu kepada kerasulan. Tetapi 3 topik ini dia tidak akan lari. Ada akan disebut di dalam surah Makkiyah. Jadi apabila surah Al-Ahqaf ini surah Makkiyah, maka surah Al-Ahqaf ini ayat-ayatnya bertujuan mesti kepada 3 tujuan ini. Maksudnya surah Al-Ahqaf ini adalah surah yang hujungnya adalah untuk membetulkan keimanan, untuk membetulkan keyakinan, untuk membetulkan salah faham tentang akidah, memantapkan akidah, memantapkan keimanan kepada 3 topik ini. Jadi apabila kita tengok kepada tujuan surah Al-Ahqaf, maka para ulama yang mereka mengkaji ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Ahqaf yang berjumlah 35 ayat itu, maka para ulama mereka buat satu kesimpulan bahawa surah Al-Ahqaf ini tujuannya adalah untuk menjelaskan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah salah seorang rasul yang Allah Ta'ala pernah utuskan. Yang mana Rasulullah bukan rasul yang berbeza. Sama macam rasul-rasul yang terdahulu, yang mana semua rasul yang terdahulu, termasuklah Nabi Muhammad SAW, tujuan diutuskan adalah membawa manusia daripada mensyirikkan Allah kepada mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya surah Al-Ahqaf ini, tema dia banyak pergi kepada tema mengangkat darjat kerasulan. Untuk menyokong kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan bahawa Muhammad itu dia adalah rasul yang Allah utuskan macam nabi-nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok kepada sinopsis ringkas surah Al-Ahqaf. Kita terus melihat kepada pembukaan surah Al-Ahqaf. Seperti kebiasaan, kita telah melalui hampir dah 25 juzuk. Malam ni juzuk ke-26. Tuan-tuan telah didedahkan tentang satu kaedah untuk memahami Al-Quranul Karim yang terkandung di dalam surah-surah tersebut. Surah yang berada di dalam Al-Quran, kita kena melihat pembukaan mana-mana surah yang ada di dalam Quran. Jadi kalau kita buka surah Al-Ahqaf, pada 6 ayat yang pertama yang menjadi kepada pembukaan surah Al-Ahqaf, kita akan jumpa Allah sebut tentang 3 perkara utama. Allah Ta'ala menyebut tentang hikmah penurunan Al-Quran. Lepas tu Allah Ta'ala bawa kepada kita tentang Allah bentangkan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala telah menunjukkan
tentang kesalahan, kebatilan, pegangan orang-orang musyrikin. Dan surah Al-Ahqaf ni juga tuan-tuan puan ya, dia adalah surah Hawamim yang terakhir sekali dalam Quran. Jadi kita lihat kepada contoh-contoh ayatnya. Okey. Contoh-contoh ayatnya saya tak tunjukkan contoh pada pembukaan, tapi pada hujungnya insya-Allah nanti kita tunjuk contoh. Kalau sesiapa yang ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka pada muka surat nombor 502. Tuan-tuan buka pada muka surat nombor 502, tuan-tuan akan jumpa pembukaan surah Al-Ahqaf seperti mana yang telah pun kita paparkan tadi. Nanti kita akan kuatkan pembukaan surah Al-Ahqaf dengan penutupan surah Al-Ahqaf. Yang paling penting, kita tahu dulu apa objektif surah Al-Ahqaf itu. Jadi, untuk mengukuhkan lagi tujuan surah Al-Ahqaf tadi, maka setelah kita tahu kepada pembukaan surah, maka kita melihat pula kepada ayat yang berikutnya, iaitu bermula daripada ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-20. Ini kumpulan ayat 7 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tu kumpulan ayat dia. Okey, untuk kumpulan ayat 7 sampai 20 ni, kita akan baca satu contoh. Satu ayat dalam kumpulan ayat 7 sehingga ayat nombor 20. Okay, kita tengok. Kita tengok ayat nombor 9. Ayat 9 ni duduk dalam kumpulan ayat 7 hingga 20. Okay, kita tengok satu contoh ayat sahaja yang mana Allah Ta'ala berfirman pada ayat nombor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirum mubin. Jadi kalau kita baca terjemahan ayat 9 ni, kita akan dapati Allah Ta'ala defend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Ta'ala nak kata Muhammad ni benar. Jadi Allah Ta'ala kata, katakanlah lagi. Maksudnya Allah Ta'ala minta Nabi Muhammad ni pertahankan diri dia lagi. Apa dia? Katakan kepada mereka, aku bukanlah seorang Rasul yang membawa agama yang berlainan daripada agama yang dibawa oleh para Rasul sebelum aku. Maknanya Musa ni dia bagi hujah untuk mengatakan dia ini Rasul yang Allah hantar. Dia bukan bawa benda yang pelik-pelik. Dia bawa benda yang sama macam Rasul-Rasul dulu yang pernah Allah Ta'ala utus. Macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Ismail. Sama je. Membawa isu yang sama. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa aku tak tahu apa yang akan dilakukan kepada aku dan juga kepada kamu. Lepas tu Nabi menyebutkan. Dia kata, aku tak buat sesuatu, tak melakukan sesuatu melainkan apa yang telah diwahyukan kepada aku. Maksudnya Nabi kata, aku nak tegur korang, nak bagi nasihat kepada korang semua. Ini sebenarnya apa yang Allah wahyukan kepada aku. Dan aku tidaklah lain, hanya tujuan aku seorang Rasul beri peringatan saja kepada kamu. Jadi ayat 9 ini duduk pada kumpulan 7 hingga 20 yang membenarkan, yang menyokong kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah nampak dah pada kumpulan ayat ni dia sangat selari dengan tujuan surah. Kemudian untuk mengukuhkan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ini dia adalah salah seorang rasul yang Allah Taala pernah hantar macam rasul-rasul terdahulu, maka Allah Taala mendatangkan satu contoh, iaitu kisah Al-Ahqaf yang mereka mendustakan nabi mereka. Al-Ahqaf ni lah menjadi kepada nama surah. Tapi untuk sinopsis ini, kita tidak akan menerangkan tentang lebih lanjut Al-Ahqaf tu ceritanya macam mana. Tapi Al-Ahqaf dia adalah umat kaum Nabi Allah Hud alaihi salam. Dia kaum Nabi Allah Hud ni dia ada satu surah lain, iaitu surah Al-Hijr. Masya-Allah.
Lepas tu kaitkan pula dengan nama Al-Ahqaf. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kisah Al-Ahqaf ini dipaparkan dalam surah Al-Ahqaf ini? Kerana Nabi Allah Hud ni merupakan Nabi yang sangat dekat dengan orang Arab. Nabi Hud ni di antara orang yang berbahasa Arab. Di antara Nabi-Nabi yang awal-awal boleh bertutur dalam bahasa Arab. Jadi Nabi Hud ni pula, tempat tinggal dia itu memang orang Arab musyrikin dekat Mekah boleh nampak tempat dia. Lalu lalang boleh jumpa kesan-kesan kaum Ahqaf ini yang telah Allah binasakan mereka. Kenapa? Kerana mereka tolak Nabi Allah Hud. Jadi kisah Al-Ahqaf ini sangat dekat dengan orang Arab, musyrikin khususnya. Jadi kan Nabi sebut tadi pada kumpulan ayat 7 hingga 20. Ayat 9 tadi Nabi kata, aku ni bukan bawa benda yang sama, aku sama je macam Rasul-Rasul terdahulu. Maka samanya Nabi itu samalah macam Nabi Allah Hud. Maka umat Nabi Allah Hud, mereka tolak Nabi Hud, maka kisah ini menjadi amaran kepada orang Arab musyrikin, Allah Ta'ala boleh buat benda yang sama macam kaum Ad itu yang telah Allah Ta'ala hapuskan mereka. Jadi, untuk maklumat lanjut Al-Ahqaf, kena baca ayat 21 sehingga ayat nombor 28. Itu di antara munasabah, reason, alasan kenapa Al-Ahqaf itu diletakkan pada surah Al-Ahqaf. Okey, kemudian kita lanjutkan. Pada ayat berikutnya, pada kumpulan ayat 29 sampai 32, Allah Ta'ala menyebut tentang satu kumpulan jin. Satu rombongan jin yang dia dengar Nabi baca Quran, tapi jin ini dia beriman. Kenapa Allah letak kisah jin ini selepas kisah Al-Ahqaf? Ni nak menunjukkan pasangan ataupun lawan. Kalau ayat 21 sampai 28 ada kisah umat yang dia tolak Nabi dia, tetapi pada ayat nombor kumpulan ayat 29-32, rupanya ada umat lain yang terima beriman kepada Nabi SAW. Siapa dia? Satu rombongan jin. Jadi kita kena baca pada ayat 29 sampai ayat nombor 32. Jin itu namanya apa? Wallahu ta'ala a'lam. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa benarnya apa yang Nabi bawa ni, kan kenapa orang Arab musyrikin mereka mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka kenapa tak nak dengar cakap Nabi Muhammad? Sedangkan jin ini sendiri mereka boleh beriman kepada Nabi SAW. Jadi kisah jin ini lawan kepada kisah Al-Ahqaf tadi. Dan kita pergi kepada penutup surah Al-Ahqaf pada ayat 33 sehinggalah ayat nombor 35, kita akan dapati pada ayat 33, 34, 35, lebih kurang dalam 3 ayat ini pada penutup surah Al-Ahqaf, Allah Ta'ala memaparkan sebahagian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menutup surah Al-Ahqaf ini pada ayat-ayat yang terakhir. Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi Muhammad SAW ini, dia benar-benar seorang Rasul. Sama macam Rasul-Rasul sebelum ini. Jadi tidak ada alasan, ruang untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang Arab musyrikin mereka boleh mengidolakan Nabi Ibrahim, apa yang Nabi Muhammad sampaikan tu sama je macam Nabi Ibrahim AS menyampaikan. Jadi kenapa nak tolak dia? Okey, jadi kita lihat kepada penutup ayat nombor 35. Saya buat contoh ayat 35. Kalau kita ada Quran, tetap boleh jumpa ayat 35 ini pada muka surat 506. Dalam surah Al-Ahqaf, kita akan dapati penutup surah Al-Ahqaf memang menguatkan kepada tujuan surah yang kita baca sebelum daripada ini. Yang kita tahu tujuan surah tadi kan. Jadi kalau kita tengok penutup ni, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu. Maka Allah Ta'ala pesan, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi
di kalangan para rasul sebelummu. Maknanya Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad kena sabar dalam menyampaikan dakwah macam mana 4 rasul ulul azmi, termasuk Nabi Muhammad lah, 4 nabi terdahulu, macam kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa kan contohnya. Mereka ni rasul ulul azmi yang mereka banyak bersabar kepada Allah. Dan jangan engkau minta disediakan azab untuk mereka. Maknanya ayat 35 ni menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW dia adalah rasul yang sama macam rasul-rasul senior-senior dia sebelum ni. Maksudnya kalau rasul-rasul dulu pun dia mengalami pertentangan yang hebat daripada umat dia, bahkan Nabi Muhammad pun benda yang sama. Jadi kalau rasul dulu mereka boleh bersabar, Rasulul Azmi boleh bersabar, maka Nabi SAW pun kena bersabar. Mana secara tak langsung ayat 35 ini telah mengangkat, telah mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad SAW adalah rasul, salah satu rasul yang pernah Allah utuskan kepada banyak-banyak umat. Ini adalah ayat yang terakhir. Jadi moga-moga habislah surah Al-Aqaf ini memberikan kita jalan, kita dapat gambaran. Baca Al-Aqaf kan, baca Al-Aqaf kita dapat maklumat. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, Al-Ahqaf ini cerita dia yang panjang macam mana terperinci, yang ini tuan-tuan kena ikuti penerangan pada kelas belajar nama-nama surah dalam Quran. Ini modul lain. Modul ini kita akan sambung pada hari besok. InsyaAllah hari Sabtu jam 2.30 petang kita akan fokus kepada nama-nama surah saja. Jadi ketika belajar dekat nama surah tu, kita akan tahu detail. Al-Aqaf tu bukit-bukit berpasir. Jadi ada apa dengan Al-Aqaf itu? Itu kena pergi kepada belajar pada nama-nama surah. Sebab tu nak belajar Quran, kita tak boleh tangkap muat. Macam tu. Kadang-kadang kan, belajar sini, belajar sana, boleh belajar pada pelbagai. Tetapi kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak mengikut kepada modul-modul silibus-silibus tertentu, nanti menyebabkan kita jadi cacar merba. Kita rasa macam payahnya nak faham Quran ni. Tapi kalau kita belajar ikut satu bab, satu topik kepada satu topik, insya-Allah dia membantu. Ini tuan-tuan dah sampai juzuk berapa? 26 kan? Tuan-tuan rasa apa lepas belajar faham juzuk 26? Soalan macam boleh faham 30 juzuk. Betul lah untuk faham 30 juzuk. Tapi belum habis lagi. Kita baru masuk kepada fasa 1, tahu tujuan surah, tahu serba sedikit sinopsis ringkasan surah. Kalau tidak sebelum ni, baca 33, kita baca surah Al-Ahqaf, 35 ayat, kita tak tahu benda surah Al-Ahqaf ni cerita. Tapi Alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala beri kita, tahun ini rezeki rahmat Allah beri kepada kita, kita dapat memahami sedikit sebanyak apa yang sedang kita baca. Jadi kita teruskan kepada surah Muhammad ayat 1 sampai 38. Jadi saya kena bahagi masa dengan sebaik yang mungkin supaya saya boleh berlaku adil kepada semua surah ini. Okey. Surah Muhammad ayat 1 sampai 38. Okey, surah Muhammad ini adalah surah daripada namanya kan, surah Muhammad. Maka siapa baca surah Muhammad? Surah Muhammad ni dia adalah surah Makkiyah, dia surah Madaniyah. Surah Muhammad surah nombor 47, yang mana surah Muhammad ini, tujuan surah ini sebenarnya apabila kita baca saja surah Muhammad, kita jumpa nama Nabi Muhammad tu pada ayat yang kedua kan, surah Muhammad. Maka apabila kita baca surah Muhammad, Allah Ta'ala ingatkan kita tentang apa? Kewajipan sebagai seorang yang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memantapkan iman kita kepada Rasulullah, maka antara surah yang menjadi panduan kepada kita adalah surah Muhammad. Lepas ni kalau kita baca surah Al-Fatih pun kisah tentang Nabi Muhammad juga. Baca surah Hujurat pun kisah Nabi Muhammad. 3 surah yang kita akan baca, 2 surah lepas surah Muhammad ni semua kaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ni adalah surah Madaniyah, surah yang turun selepas berhijrah. Bermakna surah ini
adalah surah yang lebih kepada nak membuktikan iman dah. Membuktikan iman. Kalau kau beriman, kalau benar-benar dia beriman, maka buktikan perkara-perkara yang perlu dibuat kepada Nabi SAW. Jadi kita tengok kepada ciri-ciri surah Muhammad. Surah Muhammad adalah surah yang paling banyak menyebut perkataan a'malun. A'mal ni apa? Amal-amal. Amal-amal tadi yang kita boleh kaitkan tentang apa kewajipan, apa amalan yang kita perlu buat terhadap Nabi SAW. Jadi dia dikaitkan dengan amal. Lepas tu pula disebut tentang amal ni, dia dikaitkan dengan apa? Siapa yang beriman kepada Nabi, amalnya Allah Ta'ala boleh gandakan. Tapi siapa yang sakiti hati Nabi, siapa yang menyebabkan Nabi marah, siapa yang berpaling daripada suruhan Nabi, amal yang dibuat boleh Allah Ta'ala hapuskan. Hati-hati tuan-tuan. Kita tengok di 9 kali tu dekat mana? Baik. 4 kali, kenapa saya asingkan 4 dengan 5? Tuan-tuan kena catat. 4 kali ini adalah amal-amal yang berkaitan dengan orang-orang mukmin. Ayat 4, 30, 33 dan 35. Ini 4 kali ini berkaitan dengan amal yang dikaitkan dengan orang mukmin. Tetapi ada 5 kali pada ayat 1, 8, 9, 28, 32, amal itu dikaitkan dengan perbuatan orang-orang kafir. Orang kafir pun dia buat amal juga. Tapi amal tu jadi macam mana? Jadi yang 5 kali ni amal yang dikaitkan dengan orang-orang kafir. Tapi kalau 4 kali yang pertama tadi dikaitkan dengan orang-orang yang beriman. Kita akan jumpa perkataan amal. Okey, kita tengok contoh. Tengok satu contoh Kita tengok satu contoh. Okey, kalau kita pergi dekat pembuka surah, saya tunjuk satu contoh ayat pertama. Okey, kita nampak tak pada ayat pertama surah Muhammad, jumpa tak perkataan a'malahum. Okey, satu lagi. Catat surah Muhammad ni adalah surah yang ayat hujung dia tu banyak Allah Ta'ala matikan mim dia. Hum. Ini kita akan masuk modul yang lain pula. Dia ada satu modul lain, kaedah lain untuk belajar fawasil. Fawasil tu maksudnya rangkap akhir surah tu macam mana bentuknya. Cantiknya. Jadi kalau kita baca yang pertama kan Allah Ta'ala kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Dia banyak bunyi hujungnya. Hum, mim tu mati. Ayat kedua balahum. Ayat ketiga amsalahum. Ayat keempat a'malahum balahum lahum hum. Mim tu mati. Mim tu mati ada kaitan dengan peperangan. Wallahu ta'ala alam. Ini contoh. Jumpa tak perkataan a'malahum? Okey, kita patah balik kepada ciri-ciri lain. Okey, surah Muhammad ini adalah surah yang paling banyak menyebut tentang habita, tentang amal-amal yang Allah hapuskan. Jadi ada kaitan tentang tujuan surah tadi. Kan tujuan surah tadi adalah untuk menerangkan apa orang mukmin kena buat dengan Nabi. Jadi kalau kita tidak tunaikan kewajipan tersebut, kita berhadapan dengan amal-amal kita itu, Allah Ta'ala boleh hapuskan. Kerana dalam surah Muhammad ada perkataan habita, iaitu penghapusan. Penghapusan apa? Penghapusan kepada amal 3 kali. Kita boleh jumpa kepada ayat 9, ayat 28 dan ayat nombor 32. Siapa ada Quran terjemahan, cepat-cepat dia cari. Ayat 9 mana pula yang sebut tentang habita a'malahum? Ada. Kita akan jumpa perkataan Allah Ta'ala kata fa'ahbata a'malahum. Baca kat situ. Maknanya apabila kita dengan Nabi Muhammad dikaitkan dengan, jangan main-main ya. Bukan iman tu saja satu iman, tapi dikaitkan dengan amal kita boleh dihapuskan oleh Allah. Hanya kerana kita tidak menunaikan kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lanjutkan lagi kepada sinopsis ringkas surah Muhammad. Surah Muhammad ini adalah surah kita sebut tadi kan, kita bagi pada sinopsis. Okey, pada 3 ayat pertama
surah Muhammad, kita ambil 3 ayat pertama dalam surah Muhammad ini, kita akan jumpa maklumat yang Allah sebut mula-mula pasal orang kafir. Allah sebut tentang apa pendirian orang kafir ni terhadap Nabi Muhammad. Lepas tu baru Allah sebut tentang orang beriman. Lepas tu Allah letakkan orang yang kafir ini dengan Nabi macam mana, apa balasan orang beriman. Yang ni kalau kita baca ayat 1 sampai 3, kita jumpa bunyi ayat tu macam tu. Jadi kalau kita baca ayat pertama ke, terus sebut macam tu. Jadi kita tengok pada pembukaan ni. Yang ni saya buat contoh tadi. Kita tengok ayat dia, Allah Ta'ala kata apa. Ni ayat pertama ni. Dan Allah Ta'ala kata, alladzina kafaru, orang yang kafir. Tengok perkataan orang kafir dulu. Wasaddu an sabilillah, yang menghalang apa? Dirinya orang lain daripada apa? Daripada jalan Allah. Dia menentang Islam, menentang Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut dulu pada ayat pertama lagi. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Adalla a'malahum. Allah akan mensia-siakan segala amalan mereka. Jadi pada ayat 1 ni, Allah Ta'ala cerita tentang kumpulan manusia yang dia ini dengan Nabi SAW dia buat apa. Saya tak bawa ayat 2, tuan-tuanlah kena tengok pada ayat 2. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat 2 pasal siapa dengan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan kena buka pada muka surat 507, tuan-tuan akan jumpa Allah sebut. Lepas Allah sebut ayat pertama ni orang kafir, ayat 2 terus Allah sebut tentang orang yang beriman. Jadi dekat pembukaan tu, Allah Ta'ala sebut tentang pendirian orang kafir dan pendirian orang beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan kena buka dalam Al-Quranul Karim, boleh lihat pada muka surat 507. Okey, kita lanjutkan kepada sinopsis yang berikutnya pada ayat 4 sampai ayat nombor 32. Dekat pembukaan tadi dia sebut ringkas saja. Dia bagi gambaran awal saja. Orang kafir macam mana, orang beriman macam mana. Tapi tak sebut secara terperinci lagi. Maka selepas ayat 3 itulah, barulah ayat 4 sampai ayat 32, Allah memperincikan tentang orang beriman ini, apa yang perlu dia lakukan. Lepas tu, Allah Ta'ala cerita pula, apa pendirian orang kafir dan pendirian orang munafik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada 3 perkara dekat situ. Allah Ta'ala cerita tentang apa kewajipan orang beriman. Yang ni pasti dikaitkan dengan perang, ada juga. Lepas tu orang kafir dan orang munafik. Ayat 4 sampai 32. Jadi tuan-tuan kena lihat, kena baca terjemahan, lihat kepada pembahagian ayat. Kalau kewajipan orang beriman ni ayat berapa ke berapa. Kalau pasal pendirian orang kafir ayat berapa ke berapa. Orang munafik ayat berapa ke berapa. Sebab kalau untuk saya pecahkan sedikit ayat perincian dia, nanti akan makan waktu yang agak panjang menyebabkan kita tak dapat nak habiskan surah-surah yang lain. Okey. Lepas tu kita terus pergi pada penutup. Okey, surah Al-Ahqaf, surah Muhammad ni, penutup dia, inilah fungsi penutup. Maka pada penutup surah ini, Allah Ta'ala kukuhkan lagi apa kewajipan orang beriman itu perlu lakukan, dan Allah Ta'ala menyebut tentang pendirian orang kafir dan apakah balasan yang Allah beri kepada orang yang menolak, yang tidak memberikan hak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat pada kumpulan ayat 33 sampai 38. Okey, kita tengok beberapa contoh ayat pada penghujung untuk kita dapat dapat gambaran, dapat sedikit penghayatan pada penutup surah untuk kuatkan penutup surah ini memang serasi, memang bertepatan dengan pembuka. Masih ingat lagi ayat 1 tadi pembuka surah Muhammad pasal apa? Allah sebut tentang orang kafir yang dia telah berpaling, telah menghalang orang daripada jalan Allah. Maknanya orang yang menentang Islam, menentang Nabi Muhammad. Tapi waktu kita baca dekat penutup, Allah Ta'ala sebut tentang apa? Jadi kita tengok pada ayat 33 dengan 34, lepas tu nanti kita terus ambil 38. Okey. Kalau kita tengok ayat 33 dan 34, Allah Ta'ala sebut 2 kumpulan.
Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah suruh buat apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Inilah kewajipan yang kena buat. Antaranya, ni kat penutup. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wala tubtilu a'malakum. Kenapa saya bulatkan tubtilu kat sini? Nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Ingat tak tadi kita sebut tentang perkataan yang Allah boleh hapuskan amal? Dan Allah kata, wala tubtilu. Allah kata, janganlah kamu membatalkan amal-amal kamu. Jadi kalau kita ambil ayat 33 ni, kalau kita tadabbur, berat tu ayat ni. Ayat ni maksudnya kalau kita taat pada Allah, kita taat pada Rasul, amal yang kita buat selama ni, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Tapi kalau kita main-main kepada hadis Nabi, sunnah Nabi dan sebagainya, Allah, habis. Amal kita boleh jadi sia-sia. Lepas tu Allah Ta'ala sebut pula kumpulan yang kedua. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Lepas tu Allah sebut orang kedua. Sesungguhnya orang yang kafir. Jadi kalau kita tengok pada penutup ni, dia sama tak seperti mana tujuan surah? Sebenarnya tujuan surah itu ambil pada ayat. Sebab tu keluar tujuan surah tadi. Tapi untuk mengukuhkan tujuan surah tadi, kita dapati bahawa tujuan surah kata, surah ini menerangkan tentang apa orang mukmin itu patut dia buat kepada Nabi. Kita jumpa kat sini, taat kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Dalam masa yang sama Allah menyebut tentang orang yang tidak menunaikan kewajipan dia kepada Rasulullah SAW, iaitu orang kafir. Lepas tu Allah Ta'ala kata kalau orang kafir ni, kalau dia mati kata Allah dalam kafir, sama sekali Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa mereka. Dan ayat 38, Allah menyebut antara tanggungjawab yang perlu dibuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada agama Islam yang telah Nabi bawa, Allah Ta'ala cerita tentang jangan bakhil. Sudahlah. Faham? Kalau kita baca ayat 38 ni, dia macam ketuk kepala kita. Betul lah, itu cara kita belajar tadabbur. Kita kena tanya diri kita. Ayat 38 ni Allah cakap dekat aku ke cakap kat siapa ni? Kalau kita baca tadabbur, kena letak ayat ni Allah kata pada kita. Allah nak kata apa? Ingatlah kamu ialah orang yang disuruh untuk membelanjakan hartamu pada jalan Allah. Ini tanggungjawab dia. Orang beriman, dia kena belanjakan harta dia untuk tolong Rasulullah. Tolong agama yang Nabi bawa. Tolong tinggikan nilai agama tu. Tolong menangkat agama Allah dengan harta yang ada. Lepas tu Allah Ta'ala kata, maka antara kamu ada orang yang bakhil. Tak nak membantu. Dan sesiapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia bakhil terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala kata kalau orang yang bakhil ni, Allah Ta'ala tak terusik apa-apa pun. Sebab Allah tu maha kaya. Tapi kamulah sebenarnya perlu kepada Allah. Jadi pada ayat ni dia beri kita jawapan kan. Dia berikan kita satu petunjuk kepada kita sebenarnya. Kalau tanya diri kita kan, apa yang kita dah buat untuk Islam? Apa yang kita dah sumbang untuk agama Allah? Apa yang kita dah buat untuk naikkan agama Allah ini? Apa yang kita telah tolong Rasulullah dalam menaikkan, memenangkan agama Islam? Salah satu kita boleh gunakan harta kita supaya Islam ni boleh disebarkan. Ajaran Islam ini supaya orang boleh menghayati dia. Jadi manfaatkanlah harta yang ada untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, dan itulah sebenarnya tanggungjawab yang kita perlu tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah telah buat segala serba-serbi, mengorbankan diri dia sebagainya untuk berikan cahaya Islam. Kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabar, yang dah berkorban jiwa raga dia, tentu kita pun tak akan dapat nikmat Islam. Maka kita tunaikan. Baik, kita terus kepada surah berikutnya, kita masuk suratul Fatih. Suratul Fatih ada 29 ayat. Suratul Fatih, suratul Fatih ini dia ada kaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Yang berlaku pada tahun 6, berlaku kepada tahun 6 Hijrah. Bukan pada bulan Zulkaidah, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu perjanjian damai antara orang Islam dengan orang Mekah. Jadi kalau tuan-tuan ikuti tentang nama surah, tuan akan tahu macam mana berlakunya peristiwa Al-Fathu itu. Iaitu mula-mula Nabi nak masuk Mekah. Nabi nak masuk Mekah ni, nak tunaikan umrah ni, Nabi nak masuk Mekah. Tapi
Kan Nabi daripada Madinah nak masuk ke Mekah, tapi sebelum masuk, Nabi hantar dulu Osman bin Affan untuk bagi tahu orang Mekah bahawa kami nak masuk Mekah ni. Nak masuk Mekah bukan nak berperang apa, tapi adalah untuk menunaikan ibadat umrah kan. Tapi Nabi dihalang. Osman ditangkap. Masa itulah orang Islam ni buat satu perjanjian dengan Nabi untuk membalas dendam tentang kematian Osman. Rupa-rupanya Osman tak mati. Mereka tahu orang Islam ni, kalau orang Islam ni buat satu akad janji bai'ah, orang Islam ni dia jenis orang yang jenis yang dia akan tunaikan janji, dari orang di Mekah tu jadi ketakutan, maka mereka buat satu perjanjian dengan Nabi SAW, janganlah masuk Mekah pada tahun ini. Contoh macam tu. Tapi para sahabat punya semangat nak masuk Mekah. Kan? Punya semangat ni nak masuk Mekah ni. Macam kita lah contoh kan, dapat nak pergi umrah kan, tiba-tiba tak dapat pergi umrah, nak teput dapat pergi haji tak sabarnya kan. Jadi orang dulu lagilah perasaan dia kan. Jadi maka berlakulah perjanjian damai yang dipanggil Sulh Hudaibiyah. Jadi tujuan surah ini sebenarnya untuk apa? Untuk bagi tahu kepada orang Islam apakah kebaikan, faedah yang dapat kalau beriman, lepas tu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau ikut hati orang Islam ketika tu, nak je pergi bunuh, nak je pergi serang Mekah. Tapi Nabi kata jangan. Buat perjanjian. Tapi hati ni rasa, macam Umar Khattab lagi lah kan. Jadi maksudnya, tapi nak tak nak, mereka kena terima cadangan Nabi. Walaupun hati ni membara dah, tapi kerana mereka percaya apa Nabi buat ni, tindakan Nabi ini adalah dari Allah, itu yang datang surah ni. Maksudnya, pada mula-mula mereka rasa macam berat juga ni, nak buat perjanjian ni kan. Kan, perang je lah sebab Islam masa tu kuat dah. Tapi dia berkata, tak, buat perjanjian, ambil perjanjian damai, jangan buat apa-apa. Jadi, apa yang mereka ikut Nabi buat tu, rupa-rupanya surah Al-Fatih ini, dia menerangkan, kau tengok faedah yang dapat. Kalau kita serang dulu apa jadi, dan kalau kita buat perjanjian, tengok apa yang jadi. Jadi surah ini sebenarnya surah yang jadi kaitan dengan surah sebelum ni. Kalau kita baca surah Muhammad kan, kita baca surah Muhammad, kewajipan kita beriman pada Nabi Muhammad. Tapi pada surah tu, kita waktu kita baca surah dekat surah Muhammad tu, kita tahu tentang amal kita takkan disisiakan, Allah Ta'ala gandakan. Baca pula surah apa? Surah Al-Fatih, Allah bagi lagi jawapan jelas, bukti jelas apa kebaikan kalau dengar cakap Nabi, kalau ikut cakap Nabi. Jadi kalau kita sebut dengar cakap Nabi, maknanya akan dengar cakap Allah lah. Sebab Nabi akan buat semua dari Allah. Lepas tu tujuan surah itu. Jadi untuk lebih faham lagi tujuan surah ni, kukuhkan maklumat tujuan surah, jom kita tengok sinopsis ringkas surah Al-Fatih, kita pergi kepada pembukaan dia. Jadi 10 ayat pertama, pembukaan surah Al-Fatih, kita akan jumpa tentang apa kurniaan Allah yang Allah nak bagi kepada Rasulullah dan orang yang beriman yang telah membuat Sulh Hudaibiyah tu. Maksudnya perjanjian damai yang telah diambil. Apa dia? Kalau kita buka ayat mula-mula, ayat pertama sekali. Saya ambil satu contoh saja. Ayat 2, 3, 4 sampai 10, itu tugas tuan buat untuk membaca terjemahan dia. Tapi kita ambil ayat pertama. Ayat pertama ni dah bagi gambaran awal dah. Surah Al-Fatih ni pasal apa? Jadi kalau kita tengok pada ayat pertama, kita baca Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu, wahai Muhammad, dengan kemenangan yang jelas. Ayat pertama inilah yang menjadi kepada nama surah Al-Fatih tadi. Cuma para ulama khilaf dalam menentukan fatahna tu, fatahan mubina, fatahna tu, fatahan tu merujuk kepada apa? Ada sebagai ulama tafsir kata tu, kita buat perjanjian Hudaibiyah tu, itulah kemenangan dia. Dan para ulama kata, sebenarnya kemenangan yang jelas yang Allah nak bagi sebenarnya, Allah Ta'ala nak bagi orang Islam boleh membuka, menawan kota Mekah itu, dia panggil Fathul Mekah. Mereka boleh buka kota Mekah tu. Mereka boleh tawan kota Mekah tu. Hasil daripada mereka buat perjanjian damai. Lepas tu dalam perjanjian damai tu berlakunya sekian-sekian. Kan, mula-mula macam tak sabar. Rupa-rupanya di sebalik tu Allah nak bagi kemenangan yang lebih besar. Jadi kalau kita baca ayat pertama ni, mesti kita mencari-cari sesuatu. Kemenangan apa ya? Sebab apa boleh menang ya? Sebabnya apa? Sebab tujuan surah tadi itulah.
Kalau taat pada Rasul, dengar cakap Rasul, ikut apa Rasul buat, maka kau akan dapati ada banyak kelebihan kebaikan dia. Antaranya ayat pertama Allah sebut secara jelas. Okey, kita lanjutkan kepada sinopsis yang berikutnya. Okey, pada ayat 11 sampai 17, Allah Ta'ala sebut tentang ada beberapa orang manusia yang dia tidak ikut Nabi keluar daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu. Ini dipanggil golongan Al-Mukhallafun. Orang-orang yang tertinggal, yang dia saja tak nak ikut Nabi pergi ke Hudaibiyah. Ini kumpulan ayat 11 sampai 17. Lepas tu ayat 18 sampai 26, Allah menyebutkan, mengukuhkan lagi. Dalam surah Al-Fatih ini Allah sebut apakah kebaikan-kebaikan. Disebut perinci. Kebaikan satu, kebaikan dua. Yang boleh dapat hasil daripada membuat perjanjian damai. Allah sebut. Kena rujuk ayat 14 sampai 26. Sebab waktu kita agak terbatas sebab surah sangat banyak. Sebab lepas ni surah akan panjang. Tambah lagi juzuk 30. Lagi banyak surah dia. Jadi kita kena, mungkin saya kena, adalah nanti insyaAllah saya sedang mencari teknik, kaedah yang terbaik untuk menyampaikan juzuk 30 nanti. Okay, kita pergi pada juzuk 26 ni, kita tengok pada kumpulan ayat 18 sampai 26. Okay, tuan-tuan nanti kalau baca juzuk 26, tengok apa kebaikan dia. Kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3. Tugas tuan-tuan dan perempuan lah untuk mencari maklumat tersebut. Ya. Ayat 18 sampai 26. Saya dah bantu dah pada ayat 18 sampai 26 dengan rahmat Allah untuk tahu kelompok-kelompok ayat dia. Okey, itu dipanggil sinopsis ringkas. Lepas tu kita pergi kepada penutup. Waktu kita baca kepada penutup surah Al-Fatih, Allah Ta'ala menyebut kebaikan yang telah terbukti. Allah sebut terbukti kebaikan tu apa? Hasil melakukan perjanjian damai. Ayat 27 dengan ayat nombor 29. Ini tuan-tuan kena buka kepada penutup kepada surah Al-Fatih. Kalau tuan-tuan baca dekat surah Fatih ni pada penutup ayat 29 lah. Tuan-tuan baca pada ayat nombor 29, tuan-tuan akan jumpa sebelum 29 lah. Okay. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat nombor 27, buku surat 514 ya. Tuan-tuan akan jumpa tentang sebenarnya Nabi bermimpi. Nabi bermimpi, mimpi Nabi benar yang Nabi ini memang dia akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Nabi mimpi. So Nabi nak buat perjanjian sulh Hudaibiyah ni pun sebenarnya Nabi telah bermimpi Nabi akan masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, mencukur kepala dan sebagainya. Ini mimpi Nabi. Lepas tu kalau baca ayat 29, tu tak akan jumpa tentang Allah sebut ciri-ciri orang beriman. Dan ciri-ciri, maksudnya Allah menyebut tentang orang beriman dengan Nabi ini macam mana, Nabi ini dengan orang beriman itu macam mana, dan dengan orang kafir itu macam mana, diterangkan oleh Allah pada penutup ayat nombor 29 bagi surah Muhammad. Okey, selesai. Kita teruskan dengan surah Al-Hujurat. Kita selesai dengan surah. Ni saya terbawa maklumat ni. Allah. Saya minta tuan-tuan padam ya. Yang ini, ayat ni dia tak berkaitan ya. Ayat ni dia tak berkaitan dengan maklumat yang kita sedang baca. Saya minta tuan-tuan dan nota tu, tuan-tuan tolong abaikan ayat 40 ni. Ini sebenarnya surah lain ni. Okey, saya tercopy paste. Minta maaf ya. Okey, kita pergi kepada surah Hujurat. Ayat 1 sampai 18. Pendek sikit ayat, alhamdulillah. Dan saya yakin surah Hujurat semua orang faham. Pasal Hujurat kan? Okey, surah Hujurat ni, tujuan surah Hujurat yang ada 18 ayat tadi sebenarnya dia merujuk kepada pembentukan akhlak, pembentukan adab-adab. Yang mana surah Hujurat ini surah yang membimbing, beri kita petunjuk kepada orang beriman supaya kita ada akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna ini dia merujuk kepada dua. Bagaimana akhlak apabila kita berhadapan dengan Nabi SAW dan akhlak kita berhadapan dengan orang lain. So macam mana? Bukan dengan Nabi saja kita kena ada akhlak, kita kena ada adab. Sesama orang Islam pun kita kena ada akhlak yang baik. Jadi surah Al-Hujurat ni surah yang mengajar kita kepada adab, kepada akhlak, kepada seluruh manusia, khususnya kepada Nabi SAW. Okay, jadi kalau kita tengok kepada seringkas surah Al-Hujurat, kita boleh bahagikan kepada beberapa potongan, kumpulan ayat. Seperti biasa tengok muqaddimah. Kalau kita baca pada muqaddimah suratul Al-Hujurat,
Kita akan jumpa tentang beberapa akhlak yang khusus apabila kita berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok ayat 1 sampai 5 lah. Apa sebenarnya peraturan tu? Antaranya, kita tak boleh mendahului Allah dan Rasul dalam perbuatan, dalam perkataan. Lepas tu pula pada ayat nombor 5 ni, kita, dalam pembukaan ni, kita tak boleh tinggikan suara kita kepada Nabi SAW. Kita kena baca pada ayat nombor 1 sampai 5. Tapi nak faham lagi surah Hujurat ni, tuan-tuan kena tengok asbabun nuzul. Sebab surah Hujurat ni dia ada banyak insiden yang menyebabkan surah Hujurat ni turun. Okay, ini 5 ayat pertama. Kemudian pada ayat 6 sampai 13, Allah mengajar kita dengan masyarakat ni kita kena ada adab, kena ada akhlak juga. Ayat 6 sampai 13. Tapi tuan-tuan dan perempuan lah yang kena tugasan tuan-tuan dan perempuan untuk menyenaraikan secara terperinci. Adab 1 apa, adab 2 apa, adab 3. Sebab kita buat sinopsis ringkas, maka saya minta maaf kerana memang tak sempat untuk ulas satu persatu. Jadi kalau kita cuma bantu dari sudut, okey, ayat 6, 13 ni pasal apa? Ada akhlak, ada adab dengan masyarakat Islam. Kalau tuan-tuan baca ayat 6, tuan-tuan akan jumpa, oh, adab pertama apa? Adab pertama ni maknanya kalau kita dengar satu berita, kena clarify dulu. Kita kena tabayyun. Jangan cepat-cepat nak sebarkan. Tu yang jadi banyak berita palsu. Macam-macam orang buat berita palsu. Buat SOP Aidilfitri yang palsu lah, macam-macam. Orang pula dapat je dalam handphone, terima je, terus nak share. Jangan macam tu. Kalau maklumat yang ni, kena semak dulu. Betul ke fakta ni? MCO ni kan? PKP ni contoh. Kena clarifikan dulu. Itu adab akhlak surah Al-Hujurat ajar kepada kita. Lepas tu banyak lagi isu lah. Kalau ada yang bergaduh didamaikan, jangan pula kita jadi batu api. Lepas tu jangan banyak sangka pada orang. Bab-bab ngumpat pun duduk dalam ayat, kumpulan ayat 6 hingga 13. Itu adab dengan orang lain. Surah Hujurat ni kalau orang Malaysia amalkan, kan kalau rakyat umat Islam mengamalkan, aman kita. Aman kita. Tak perlu nak saman sana, saman sini, terpaksa pula keluar akta maklumat palsu. Kenapa kena buat semua tu? Kerana kita tidak belajar surah Hujurat. Kalau belajar pun, kalau tahu pun, tetapi tidak mengambil ia sebagai amalan. Itu yang salah. Bukan Quran salah. Quran telah cerita sedikit demi sedikit. Kalau ikut Quran, selamat dunia akhirat. Tapi itulah, sebab kita tak belajar, tak ambil pengajaran, tak mengubah diri kita, maka kita jauh daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 14 sampai ayat nombor 18 ini juga terus kepada penutup yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat. Allah Taala membuat pengukuhan. Allah ulang balik macam ayat 14 hingga 18 ni, dia combine maklumat yang dekat pembuka surah Al-Hujurat dengan kumpulan ayat 6 hingga 13 tadi. Allah mengukuhkan kalau dengan Nabi SAW macam mana akhlaknya kena ada, dan bagaimana dengan masyarakat Islam pun Allah menyebutkan akhlak yang perlu ada. Jadi itulah penghabisan kepada surah Al-Hujurat. Tuan-tuan tuan-tuan jangan ada ekspektasi yang lebih pada sinopsis setiap malam ni. Sebab kita buat sinopsis ringkas. Jadi saya minta maaf jika tidak dapat memperincikan ayat by ayat. Tapi cukup dengan kita tahu kumpulan-kumpulan ayat pun sangat membantu kita sebenarnya untuk faham kumpulan-kumpulan ayat ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Kita pergi kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Qaf. Surah Qaf. Apabila masuk surah Qaf, tuan-tuan, surah Qaf dengan surah Zariyat, dia adalah surah Makkiyah. Muhammad Madaniyah. Al-Fatahi Madaniyah. Hujurat Madaniyah. Maksudnya surah Muhammad turun selepas hijrah, Al-Fatahi selepas hijrah, Hujurat selepas hijrah. Tapi surah Qaf, dia bawa semula kepada maklumat surah yang turun sebelum hijrah, iaitu surah Makkiyah. Termasuk surah Zariyat. Saya sebut maklumat Makkiyah ni, maka kena ingat, apabila sebut Makkiyah, mesti ayat itu merujuk kepada pembentukan akidah,
pembentukan iman, pemantapan iman. Okey, tengok surah Qaf. Okey, surah Makkiyah. Okey, apa sebenarnya tujuan surah Qaf? Okey, siapa yang belajar, siapa yang ikuti nanti belajar nama surah, kita akan sebut rahsia tentang kenapa Allah gunakan huruf Qaf. Huruf Qaf. Ini yang ni kena belajar pada nama surah. Tapi saya sebutlah sedikit sebanyak. Surah Qaf ni, kalau tuan-tuan baca dalam surah Qaf, banyak perkataan dalam surah Qaf mengguna pakai huruf abjad Qaf. Huruf Qaf. Allah Ta'ala pakai banyak huruf Qaf. Ini di antara rahsia, kalau Allah guna huruf abjad tu, macam Qaf, Allah akan banyak guna huruf Qaf. Tuan-tuan baca. Tuan-tuan cari. Kita baca surah Qaf ni, tengok mana ayat yang dalam kalimah tu ada huruf Qaf. Wal Quranul Majid, ada huruf Qaf. Ada banyak huruf Qaf. Okey. Itu kemudian. Lepas tu, huruf Qaf ni kan dia tempat keluar huruf dia tak sama huruf Kaf. Kaf, Qaf. Kenapa? Dia ada kaitan tentang sikap perangai manusia yang sangat menentang, sangat tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan tu. Sehingga digunakan huruf Qaf tu. Beratnya sebut huruf Qaf ni, beratlah kepada kepercayaan mereka yang sangat tak nak percaya. Okey, jadi tujuan surah Qaf ni apa? Memaparkan bukti-bukti kekuasaan Allah. Kenapa Allah perlukan bukti dia itu berkuasa? Bukti Allah Ta'ala itu berkuasa adalah untuk menunjukkan bahawa nanti akan berlaku satu situasi Allah Ta'ala akan membangkitkan makhluk-makhluk yang telah pun binasa. Kalau manusia itu mati, Allah Ta'ala boleh hidupkan balik manusia tu. Hancurlah tulang belulang dia macam mana, Allah boleh cantumkan balik. Tapi ada orang tak percaya. Jadi kalau kita nak kukuhkan tujuan surah ni, kita lihat kepada pembukaan dia. Jadi kita pergi kepada sinopsis surah Qaf. Waktu kita buka dekat pembukaan surah Qaf, kita boleh ambil 11 ayat pertama surah Qaf, kita letakkan di bawah pembukaan surah. Yang mana surah Qaf ini, permulaan dia, kalau kita baca permulaan dia, Allah Ta'ala bagi gambaran dah tentang hakikat hari kebangkitan ni, dia macam mana, dan Allah datangkan pembuktian dalil-dalil akal yang orang boleh faham lah. Tentang Allah boleh buat untuk menghidupkan orang yang dah mati. Okay, kita baca. Saya sebut beberapa contoh ayat pada pembukaan ni untuk lebih jelas lagi. Tapi tugas tuan-tuan dan perempuan yang kena lihat ayat 1 apa sampai ayat 11 tu apa. Tapi baca ayat 1 sampai 11, dia pergi kepada sinopsis tajuk yang telah pun kita letakkan. Okay, kita tengok contoh. Ambil terus ayat nombor 3 lah. Dengan ayat nombor 4. Kalau kita baca ni permulaan ni surah Qaf ni. Permulaan ini sebenarnya itulah gambaran awal kepada surah Qaf nak cerita pasal apa. Kalau kita baca ayat nombor 3, Allah Ta'ala kata, "Idza misna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id." Mereka kata, adakah setelah kita mati kita jadi tanah? Adakah setelah kita mati dan jadi tanah? Maksudnya mereka ni macam mempolok-olok. Kalau kita mati kan nanti kita jadi tanah, kita hancur. Lepas tu mereka tak percaya tentang boleh hidup balik tu. Mereka kata, "Zalika raj'un ba'id." Ni satu pengembalian yang jauh ni. Impossible ni. Dia cakap macam tu. Maknanya permulaan ayat lagi. Lepas tu ayat 4. Allah jawab. Allah kata, "Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz." Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala, kami tahu apa yang dimakan oleh bumi tu sedikit demi sedikit. Kan tengok Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu. Kalau tulang kita hancur, badan kita hancur dimakan tanah, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala kata, kami tahu apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit daripada mereka. Sebab tadi ayat 3 mereka tak percaya. Kalau kita mati, nanti jadi tanah. Nak hidup balik semula ke?
Tak percaya ni, tak boleh percaya ni kan. Dia kata rajul baik. Tapi Allah bagi jawapan. Allah Ta'ala kata kami tahu daging tu hancurnya berapa, di mana, tanah mana yang makan. Semua Allah Ta'ala tahu. Dan Allah bagi tahu, di sisi kami ada sebuah kitab yang menyimpan. Maksudnya kenapa Allah Ta'ala kata dia ada sebuah kitab yang menyimpan? Maksudnya apabila nanti di akhirat, kalau Allah Ta'ala nak hisap, nak balas, macam mana Allah Ta'ala nak hisap semua orang? Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu. Dia ada buku catatan. Dia ada catatan yang telah tertulis apa yang telah dibuat. Jadi dia dikaitkan dengan apa? Dengan pembalasan di hari akhirat. Okey, kita lanjutkan dengan kumpulan ayat 12 sampai 35. Allah Ta'ala membuat satu penetapan hari kiamat ini dia memang akan terjadi. Hari kebangkitan tu akan terjadi, tetapi dengan Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala nak mengukuhkan hujah bahawa Allah Ta'ala boleh membangkitkan hari kiamat tu, Allah gunakan dengan ilmunya. Allah kaitkan dengan ilmu Allah yang maha memelihara. Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha memelihara dan kita kaitkan dengan ilmunya. Sebab apa? Sebab macam ni. Kalau orang tanya kan, orang kata, okay, kalau kiamat tu jadi nanti, kalau kau kata nanti di kiamat tu buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk, macam mana nak balas? Macam mana tahu tu daripada kes Adam tu? Macam mana? Macam mana Tuhan tahu? Macam mana Tuhan nak balas? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu tentang ilmu dia. Sebenarnya Allah Ta'ala cerita tentang dia, ilmu dia tu sebenarnya dikaitkan dengan hari kiamat. Sebab tu kena pergi kepada muqaddimah surah tadi. Jadi kita tengok ayat 12 sampai 35, saya bawa satu contoh ayat. Kita tengok ayat nombor 16 sampai 18 lah. Tapi saya tak akan baca ayat dia. Tapi kalau kita baca ayat 16, 17 dan 18 ni, ni sebenarnya pasal apa? Ayat 16, 17 dan 18 ni pasal ilmu Allah lah. Allah Ta'ala tahu apa amal yang kita buat. Jadi Allah ayat 16 Allah bagi tahu apa? Allah Ta'ala kata apa? Kami cipta manusia ni, kami tahu apa yang hati dia berbisik apa. Allah Ta'ala kata kami lebih dekat daripadanya daripada urat lehernya. Maknanya urat leher kan dekat dengan kita kan. Memang urat dah kan. Allah kata ilmu kami ni lebih dekat daripada urat leher dekat dia. Maknanya ini ilmu Allah Ta'ala ni. Allah tahu bisik apa. Allah Ta'ala tahu. Jadi ayat 17 pula Allah bagi tahu pula. Allah amal-amal yang korang buat ni kata Allah ada malaikat yang catat. Satu duduk kanan, satu duduk kiri. Semua yang kau kata, yang kau buat tercatat dalam buku amal. Jadi kalau kita baca ayat 16, 17 dan 18 ni, tanpa kita tahu tentang tujuan surah kan, tanpa kita melihat kepada pembukaan surah, mungkin kita akan pening. Kita fahamlah ayat ni tentang ilmu Allah. Tapi kita baca ayat lain ke pula pasal lain. Jadi sebenarnya ilmu Allah Ta'ala ni lah merupakan di antara hujah bahawa apabila Allah nak bangkitkan nanti hari kiamat ada pembalasan, Allah Ta'ala boleh hisap, Allah Ta'ala akan jadi hakim. Kenapa? Kerana dia tahu semua apa yang manusia tu buat. Inilah ayat 16, 17 dan 18. Ayat dia menakutkan kita kalau kita tadabbur. Okey, kemudian kita terus pergi kepada penutup surah. Pada penutup surah, Allah sebut tentang sebahagian kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama Allah sebut kekuasaannya yang mutlak pada ayat 36 sehingga ayat nombor 45. Okey, selesai tentang penutup surah Qaf. Dan kita tinggal satu lagi surah. Waktu kita pun dah sejam. Kita mula tadi 10 suku, sekarang 11 suku. Tapi ada sedikit lagi surah Zariyat. Boleh tuan-tuan puan? Kita ambil sedikit masa lagi. InsyaAllah. Kita ni malam ke-26. Okey, kita masuk kepada surah Zariyat. Tapi kita ambil 30 ayat saja. Sebab surah Zariyat ni dia ada 60 ayat. Jadi kita ambil separuh ayat surah Zariyat. Kita terus pergi kepada apakah tujuan surah Zariyat. Okay, tujuan surah Zariyat ni, kalau kita baca dalam surah Zariyat, dalam nota ni saya tidak membawa contoh ayat. Tapi kita kena rujuk Quran lah. Kita rujuk dalam Quran, muka surat 520, kita akan jumpa pada ayat pembukaan tadi, tapi kita pergi pada tujuan. Tujuan surah Az-Zariyat ni dikaitkan dengan angin. Angin yang menebangkan. Apa kaitan angin menerbangkan? Okey, tengok tujuan surah. Surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala nak terang kepada kita bahawa dia yang bagi rezeki dekat kita,
dia juga yang akan membangkitkan semula kita. Dia panggil surah yang menerangkan Allah itu adalah Al-Ba'ithu. Seperti mana dia juga adalah pemberi rezeki. Faham tak maksudnya? Maksudnya, Allah Ta'ala, dia boleh hidupkan balik manusia ni, kan? Seperti mana dialah sebenarnya sumber kepada menghidupkan manusia dengan rezeki. Ya, kita kalau bukan rezeki dari Allah, kita mungkin tak hidup. Betul tak? Allah yang menghidupkan kita dengan dialah sumber rezeki kita. Dan dia boleh hidupkan kali kedua kalau lepas mati nanti. Sebab apa? Sebab Tuhan tu satu. Dia pemberi rezeki, dia juga yang akan menjadi Al-Ba'ithu, yang akan membangkitkan. Okey. Mungkin kita mungkin ada janggalnya 7 surah ni. Okey, kita tengok pada pembukaan dia. Surah Zariyat. Kalau kita tengok pada pembukaan ayat 6 ayat pertama dekat surah Zariyat, kita akan jumpa Allah bersumpah dengan beberapa sumpah. Ya Allah bersumpah tu sebenarnya Allah nak menegaskan tentang rezeki yang dia jamin dan Allah sebut tentang hari pembalasan. Jadi ingat tak? Kita kan dah belajar kan? Tengok pembukaan surah dulu. Pembukaan surah tu kata apa? Maka pembukaan itu akan beri gambaran kepada ayat berikutnya. Jadi kalau kita baca surah Zariyat tu, kita tengok ayat nombor 5 dan ayat 6. Tengok ni pembukaan surah ni. Ayat 5 kata apa? Allah Ta'ala kata, Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti benar. Allah bagi rezeki, Allah janji, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita. Contohnya. Wa inna dina lawaki'. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Ad-din tu, macam kita baca Malik Yawmiddin. Ad-din tu hari pembalasan. Allah kata, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Tapi kalau kita baca ayat awal, ayat 5, ayat 4, 3, 2, 1 tu Allah kaitkan dengan rezeki daripada angin. Angin ni kan tak, angin kan bawa hujan dan sebagainya kan. Jadi maknanya, apa kaitan rezeki dengan ayat 6? Maknanya, Allah Ta'ala lah yang menghidupkan manusia dengan rezeki, maka Allah Ta'ala itu jugalah yang akan menghidupkan manusia setelah manusia itu mati. Itu pada pembukaan surah. Dan kita tengok sinopsis ayat-ayat berikutnya. Sebab kita hanya ambil 30 ayat, kita berhenti dekat ayat yang ni, 7 sampai 23. Kalau kita buka pada ayat 7 sampai 23, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang apa. Ini saya sebut sinopsis ringkas dalam kumpulan ayat yang besar, 7 sampai 23. Tuan-tuan akan jumpa maklumat tentang apa balasan yang Allah nak beri kepada orang yang mendustakan hari kiamat, dan apakah balasan yang Allah beri kepada orang yang bertakwa, yang dia percaya Allah Ta'ala tu akan hidupkan manusia. Jadi dia percaya, dia takut nanti Allah hisap dia begini-begini, so dia jadi bertakwa. Maka Allah cerita apa balasan orang bertakwa, orang berdusta dan orang bertakwa. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala sebutkan juga bukti kekuasaan dia dikait dengan rezeki. Okey, untuk mantapkan kumpulan ayat 7 sampai 23 ni, kita sebut contoh ayat dia. Mari kita tengok contoh. Okey, kita tengok ayat 10, 11 dan ayat nombor 12. Ada lagi. Sampai ayat nombor 15. Kita tengok ayat 10, 11, 12, 13. Terus lompat kepada ayat nombor 15. Okay, kita tengok. Ayat 10, jumpa tak perkataan yang saya dah gariskan underline kat bawah tu, ini orang yang mendustakan hari kiamat. Allah Ta'ala kata, Qutilal kharrasun. Binasalah orang yang sentiasa berdusta. Sekian-sekian. Lepas tu Allah Ta'ala sebut. Mereka ni apa? Yas'aluna ayyana yawmuddin. Mereka selalu bertanya, sambil sebenarnya bertanya nak mengejek-ngejek. Bila hari pembalasan tu? Bila? Tapi Allah Ta'ala sebut, Yawmahum 'alan nari yuftanun. Hari tu mereka diazab. Jadi kalau kita tengok kumpulan ayat 7 sampai 23 ni, kita akan dapat maklumat itu. Allah sebut tentang pembalasan mereka di akhirat ni macam mana. Ini Allah Ta'ala sebut sudah orang yang mendustakan hari kiamat tu. Tapi ayat yang ke-15 Allah sebut satu lagi kumpulan lain. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam taman-taman syurga dengan ada mata air yang terpancar. Kan ada dua perbezaan kan? Orang yang berdusta dengan orang yang bertakwa. Jadi inilah bukti. Contoh kumpulan ayat 7 sampai 23. Kemudian
kita pergi kepada ayat 24 sampai 46. Tapi ini pun dah masuk ayat tu sedikit untuk juzuk nombor 27 dekat surah Az-Zariyat. Sebab surah Az-Zariyat juzuk 26 dia sampai ayat nombor 30. Tapi ayat 30 berada pada kumpulan ayat 24 sampai 46. 24 sampai ayat 46 tu tak apalah, kita sebutlah. Okey, ayat 24 sampai 46 ni Allah Taala menselitkan, Allah memaparkan kisah-kisah umat terdahulu yang mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para nabi. Maka antara yang para nabi itu akan sampaikan adalah kisah tentang hari kiamat. Okey, ayat 24 sampai ayat nombor 26. Jadi tugasan tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari siapa umat-umat yang terdahulu tu. Tuan-tuan cari bermula ayat 26, ayat nombor 24 sampailah ayat nombor 26 dan tuan-tuan akan jumpa siapa umat itu dan siapakah Nabi yang pernah Allah utuskan kepada umat-umat itu. Maka tamatlah surah Az-Zariyat 30 ayat yang pertama yang berada pada juzuk yang ke-26. Jadi moga-moga kita semua dapat banyak istifadah, dapat banyak faedah, dapat banyak manfaat daripada pengisian kita pada malam ini untuk juzuk yang ke-26. Jadi kalau siapa yang baru nak masuk juzuk 26 malam ni ataupun dia belum masuk lagi ataupun siapa yang dah lepas juzuk 26, tak apa. Tuan-tuan tulislah. Kalau tuan-tuan guna Quran tu tulis. Apa tujuan surah Az-Zariyat, apa tujuan surah. Supaya nanti kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan baca Quran tu, tuan-tuan teringat setiap kali baca Al-Quranul Karim. Moga-moga kita semua mendapat banyak manfaat. Okey, kita tamatlah. Jam pun dah pukul 11.30. Jadi moga-moga kita semua dapat banyak istifadah. Okey, saya nak tengok pada soalan tak ada tak pada chat tu. Okey, dekat chat tak ada soalan. Kosong je chat kita pada malam ni. Okey. Kalau tiada, saya berhenti di sini tuan-tuan. Nota dapatkan, semua nota dapat. Okey, kalau tak dapat nanti boleh maklumkan kepada admin Akademi Tadabbur Malaysia untuk dapatkan nota. Di Telegram, saya telah membuat hebahan. InsyaAllah. Jadi besok, semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita lagi. Kita nak masuk dah kepada juzuk 27. InsyaAllah. Kita nak pada penghujung. Jadi penghujung ni kita lagi kena lebih kuat semangat. Lepas tu kita nak khatam. Lepas kita khatam nanti, kita buatlah sikit doa khatam Al-Quranul Karim. Ya? Moga-moga untuk khatam sinopsis. Minta rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat meneruskan Qiyamul Ramadan. Kita ada lagi beberapa baki hari, jangan lepaskan peluang kerana kita tidak tahu waktu bilakah malam Al-Qadar itu berlaku, mungkin malam ini dan sebagainya. Jadi manfaatkan, hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita rahmat, memberikan kita keberkatan, menjadikan Al-Quran ini sebagai zikir harian kita. Kita rasa Allah Ta'ala campakkan rasa cinta kita kepada Quran. Ya? Moga-moga kita dengar Al-Quran, sentiasa kita buka, sentiasa kita baca dan sentiasa kita fahamkan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.